Assalamualaikum, what is up everyone? It's me Gizri in the house. Welcome back and welcome to my channel. Dan aku doakan korang yang tengok video ni berada dalam keadaan sihat walafiat dan juga happy-happy selalu. Dan untuk korang yang first time datang ke channel aku, di sini aku akan membincangkan tentang isu-isu yang berkaitan dengan jenayah, crime scene, kisah-kisah seram and a little bit of sejarah ataupun cerita-cerita rakyat. Cover story now, a parenting alert about your child's brain on Fortnite. The game's creator says more than 250 million people are now playing it, so we're taking a closer look at how it could affect a kid's mind. Permainan game online memang tak asing lagi dalam masyarakat kita pada zaman sekarang. Bukan setakat budak-budak sahaja yang main, tetapi orang-orang dewasa pun main game online guys. Tambah-tambah lagi kita di dalam zaman pandemik ni, zaman orang duduk di rumah, memang akan banyak orang yang main game online. Actually, there are lots of games yang kita boleh main online. Kita ada PUBG, kita ada Call of Duty Mobile, Mobile Legend dan banyak lagi game-game online yang aku tak dapat nak ceritakan dekat sini. Korang boleh search dekat Google Store ataupun App Store kalau korang nak main game online. Dan apa yang uniknya tentang game online ni, kita kadang-kadang main dengan orang yang kita tak kenal. Boleh jadi orang tu berada di luar negara, di Indonesia, di Filipina, di Thailand, Japan, maybe. Asalkan ada sambungan talian internet, kita boleh main bersama-sama. Untuk video kali ni, aku bukanlah nak ceritakan dekat korang tentang game-game online, tetapi kisah yang aku nak ceritakan pada video kali ni ada kaitan dengan game online. This is the story. Let's begin. Kejadian ini berlaku pada tahun 2021, which is pada tahun ini guys, dan ia berlaku di sebuah tempat yang bernama Junggedong. Junggedong ini adalah sebuah kawasan yang terletak di Korea Selatan. Di situ guys, diorang ada macam satu komuniti yang suka main game. Seperti yang kita tahu, kita main game online ni kadang-kadang kita boleh di rumah, boleh di mana-mana sahaja asalkan ada sambungan talian internet. Tetapi di Junggedong ni, diorang dah macam jadi satu culture di mana gamers-gamers ni, diorang akan berkumpul dekat gaming center ataupun dekat Malaysia ni kita panggil CC lah, computer center, dan berkumpul di situ main game bersama-sama. Ini disebabkan di gaming center tersebut, talian internet dia lebih stable dan peralatan-peralatan yang digunakan untuk bermain game lebih canggih berbanding kalau korang main di rumah. Dan selepas tu guys, gamers-gamers ni selepas diorang main game, diorang akan lepak bersama-sama dan makan. Sebab gaming center ni dia bukan sahaja menawarkan khidmat game online, tetapi gaming center ni juga ada menawarkan khidmat makanan. So selepas main game, gamers-gamers ni diorang akan lepak bersama-sama dan makan. Dan dalam komuniti tu ada satu kumpulan, dan dalam kumpulan tu guys ada seorang wanita yang bernama Ari. So guys, hari ni pun macam gamers-gamers yang lain juga akan bermain game di gaming center tu, dan lepas tu dia akan lepak dengan kawan-kawan dia dan makan. Dan pada suatu hari tu mereka telah didatangi oleh dua orang lelaki yang sebelum ni diorang cuma kenal melalui online sahaja, dan pada hari tu dua orang budak ni dia telah jumpa kumpulan hari ni dan nak lepak makan bersama-sama. Salah seorang budak ni bernama Kim Tae-hoon yang berusia 24 tahun. Hari demi hari guys, macam biasa rutin diorang ni memang akan main game every day, every week. Diorang akan berkumpul dekat gaming center tu dan bermain game, selepas tu makan, berkongsi minat yang sama. Sehinggalah pada suatu hari tu, rupa-rupanya si Kim Tae-hoon ni ada menyimpan perasaan cinta dekat si Ari. Pada hari tu dia bagi tahu dekat Ari yang dia mempunyai perasaan sayang dan cinta dekat Ari. Tetapi lagi tak
selalunya cerah, dan apa yang kita nak tu tak selalunya kita dapat. Macam tu juga dengan kes si Kim Tae-hyun ni guys. Dia cakap dekat Ari yang dia suka dekat Ari, tetapi malangnya si Ari ni reply balik dekat Kim yang dia tak mempunyai apa-apa perasaan dekat Kim. Dia cuma anggap Kim ni sebagai kawan yang berkongsi minat yang sama main game. That's it, tak lebih dari tu. So guys, kira macam si Ari ni telah memfriendzone lah. Dia kira reject si Kim ni, dia tak nak. So Kim ni pun terima dengan seadanya pada waktu tu. Tetapi guys, si Kim ni bukanlah seorang yang mudah berputus asa. Dia pergi approach si Ari semula dan cakap yang dia betul-betul sayang ke Ari. Tapi jawapan Ari ni tetap sama, yang dia memang tak suka dan dia memang tak nak couple dengan si Kim Tae-hyun ni. Dan sehinggalah hari demi hari guys, perasaan cinta dan sayang tu telah bertukar menjadi benci dan dendam. Dan pada masa yang sama juga, si Ari ni memang dah fed up dengan si Kim ni sebab asyik kacau dia. So dia unfriend si Kim ni dalam game. Pada waktu tu dia orang main game yang lebih kurang Mobile Legend, which is macam League of Legend lah. Pada waktu tu dia unfriend si Kim ni, dan selepas tu si Kim ni ganggu dia di media sosial guys. Dia kacau si Ari ni, dia cakap bukan-bukan dekat si Ari, sehinggalah si Ari ni ambil keputusan dia block everything. Apa-apa yang ada kaitan dengan lelaki yang bernama si Kim Tae-hyun ni, si Ari akan reject. Dia tak nak jumpa. Kalau si Kim tu ada di gaming center tu, si Ari tak ada. Kalau si Ari ada, si Kim tak ada. Kira macam itulah dia punya situasi. Pada tahun 2016 sebenarnya si Kim Tae-hyun ni telah mengikuti satu program yang macam di Malaysia kita ada PLKN. Di Korea diorang pun ada juga join program-program macam tu, dan di situ dia telah menjalani latihan ketenteraan. Setiap lelaki yang berusia 18 tahun sehingga 28 kalau tak silap aku akan mengikuti latihan ketenteraan di Korea. Dan selepas dia tamat guys, si Kim Tae-hyun ni telah minta kerja dekat sebuah gaming center, dan tak susah sebenarnya untuk dia minta kerja dekat situ sebab dia memang dah kenal owner tempat tu. Tetapi guys, malangnya orang dah bagi amanah dekat si Kim Tae-hyun tu, dia pecah amanah. Dia pergi curi duit di dalam gaming center tu guys. Dan selepas tu perbuatan dia tu telah dirakam oleh CCTV. Owner tempat tu sangat marah, tetapi dia tak pergi report polis. Dia just buang Kim dan ban dia dari masuk ke tempat tu. Orang dah bagi kau kerja tapi kau main-main, kau pecah amanah. Mendapatlah kan. Selepas tu guys, lelaki yang bernama Kim Tae-hyun ni memang dia tak serik-serik. Dia pun jenis lelaki yang suka membawang guys dekat media sosial. Dan pada hari tu dia telah kena saman. Aku tak tahu sebab apa dia kena saman, tetapi ada orang report dekat polis yang dia kira macam bully seseorang tu dekat internet, dan dia telah dikenakan saman oleh pihak polis Korea. Selain daripada tu guys, dia ni macam seorang yang sangat gila seks. Ada satu masa tu dia telah masuk ke tandas wanita. Dia buat gangguan seksual dekat wanita yang berada dalam toilet tu guys. Dan pada waktu tu juga dia telah dikenakan denda oleh pihak polis Korea. Dan tak cukup dengan itu semua guys, kali ini dia buat kesalahan yang seterusnya, di mana dia telah merekod ataupun merakam voice suara dia ke dalam handphone yang berbentuk lucah, yang berbau lucah. Dia telah menghantar rakaman suara dia ni guys dekat seorang wanita sekolah. And then pada masa tu dia pun sekali lagi telah dikenakan denda oleh pihak polis. So kesimpulannya di sini guys, lelaki yang bernama Kim Tae-hyun ni memang gila seks. Kira macam dia ni suka melakukan gangguan seksual terhadap wanita. Dan pada satu hari tu, si Kim Tae-hyun ni telah membuat satu akaun palsu, which is dia create satu akaun untuk online game dia. Dan pada waktu tu dia telah add si Ari ni tanpa pengetahuan si Ari. So si Ari ni pun accept, okay, dia accept friend dalam game tu, dan diorang main game macam biasa tanpa diketahui oleh Ari yang sebenarnya lelaki ataupun orang yang bermain game dengan dia tu adalah Kim Tae-hyun.
Diorang main hari demi hari, minggu demi minggu guys. Dan si Kim ni pretending, dia berpura-pura yang dia adalah orang lain, bukan Kim Tae-hyun. Dan dari situ dia stalk, dia intip segala perbuatan ataupun apa yang dibuat oleh Ari. Dia intip segala aktiviti Ari di media sosial guys, di dalam game dan sebagainya. Dia umpama bom yang menunggu untuk meletup. Sehinggalah pada satu ketika tu di mana si Ari ni telah mengupload, dia telah memuat naik satu gambar dekat dia punya media sosial, dan pada waktu tu dia terlepas pandang yang dia telah memuat naik alamat rumahnya sekali. Dia kira macam ni, dia upload benda tu dekat media sosial. Contohnya dia upload makanan tu, tetapi dia tak perasan yang dekat tepi makanan tu ada alamat rumah dia, Kim Tae-hyun. Just imagine, seorang stalker, seorang pengintip media sosial ni, dia search apa aktiviti Ari, dan pada waktu tu dia telah ternampak alamat rumah Ari, dan ini merupakan satu petanda yang tidak baik. Dan pada 23 Mac 2021, si Kim Tae-hyun ni dia telah pergi search online. Dia search 3 benda ni guys. Firstly, dia search di mana tempat sesuai untuk menyembunyikan diri. Yang kedua, how to kill a person quickly, cara-cara membunuh orang dengan cepat. Dan yang ketiga adalah Maple Bridge. Dan untuk pengetahuan korang, Maple Bridge ni yang terletak di Korea adalah terkenal dengan tempat orang membunuh diri. Dia search 3 benda tu guys pada 23 Mac 2021. Dan pada jam 5.13 petang, Kim Tae-hyun dalam pakaian serba hitam, dia telah pergi menuju ke gaming center, dan dia pergi ke situ untuk mencari sesuatu. Tak pasti dia nak cari Ari ataupun siapa, tetapi pada waktu tu dia telah pergi dengan membawa senjata. Dan selepas tu pada jam 5.35 petang, dia telah menuju ke kawasan apartmen tempat Ari diam. Ari ni guys, dia diam macam dekat kawasan apartmen, dan apartmen tu dikawal oleh pengawal. Dan cara si Kim Tae-hyun ni masuk ke dalam apartmen tu adalah dia menyamar menjadi seorang penghantar barang. Kira waktu tu dia menyamar sebagai seorang postman nak pergi hantar barang ke rumah Ari, dan dia pun lepas guys. Dan pada waktu tu dia telah mengetuk pintu rumah Ari. So dia bagi tahu pada waktu tu dia merupakan seorang penghantar barang. Dan guys, tak lama lepas tu suara dalam rumah tu cakap ataupun reply balik dekat si Kim ni, suruh dia letakkan barang di luar rumah, nanti dia pergi ambil. Kira macam tu. So apa yang Kim Tae-hyun buat, dia tinggalkan barang tu, konon-kononnya barang tu dekat depan rumah. Dan selepas tu dia pergi sembunyi dekat tepi pintu tu guys. Ada satu kawasan tempat dia sembunyi tu, dan seolah-olah dia ni macam seekor singa yang tengah menunggu mangsa, hanya tunggu mangsa untuk menerkam. Selang 5 minit guys, lepas tu terdengar pintu dibuka. So dengan cepat-cepat Kim Tae-hyun ni meluru ke arah pintu tersebut dan terus masuk ke dalam rumah Ari. Sebenarnya guys, yang berada di dalam rumah tu bukanlah Ari, tetapi adik Ari yang berusia 22 tahun. Dia cuba menjerit guys, tetapi si Kim Tae-hyun ni telah menutup mulutnya, dan akhirnya dia telah menikam adik Ari. Dan selepas tu guys, adik Ari telah menjadi mangsa tikaman Kim Tae-hyun. Kim Tae-hyun ni guys, lepas dia bunuh adik Ari, dia tak lari tau. Dia masih berada dalam rumah tersebut. Sebab motifnya adalah dia nak bunuh Ari. Itu merupakan motif utamanya. Dan dia tunggu di dalam rumah tu. Kawasan apartmen tu sangat sunyi pada waktu tu. Memang tak ada bunyi bising. Dan Kim Tae-hyun berada dalam rumah Ari dengan adik Ari yang telah mati
terlantar di atas lantai berlumuran darah sehinggalah jam 10.30 malam. Dan pada waktu itu bunyi pintu dibuka dari luar. Dan sekali lagi, pada waktu itu bukanlah Ari yang datang. Sebaliknya, Mak Ari yang datang terkejut melihat mayat anaknya telah berada di atas lantai berlumuran darah, guys. Selepas tu, tanpa berfikir panjang, si Kim Tae-hyun ni terus meluru ke arah Mak Ari dan terus menikam Mak Ari. Dan sehinggalah selang 1 jam selepas tu, Ari sampai ke rumahnya, guys. Alangkah terkejutnya si Ari ini melihat 2 orang yang dia sayang, guys, terlantar di atas lantai berlumuran darah. Dan pada waktu tu, Kim Tae-hyun telah muncul di tepi dan si Ari sangat terkejut melihat Kim Tae-hyun berada di dalam rumahnya dan pergelutan telah berlaku dan akhirnya Ari telah dibunuh oleh Kim Tae-hyun. Dan pada waktu tu, guys, Kim Tae-hyun telah membunuh 3 orang, guys. Bukan seorang, bukan 2 orang, tetapi 3 orang yang telah dibunuh. Selepas tu, Kim Tae-hyun ni dia plan untuk bunuh diri. Tetapi apa yang dia buat, dia tak sanggup bunuh diri dia. Dia pergi makan segala makanan yang ada dekat dalam rumah tu. Selama 3 hari, guys, dia berada di dalam rumah Ari bersama dengan mayat-mayat yang telah terlantar di atas lantai. 3 hari merupakan waktu yang sangat panjang dan disebabkan hal itu, kawan-kawan Ari ni dia pergi call pihak polis sebab dia cakap dia tak dapat kontak Ari ni. Kawan-kawan dia rasa macam curious, mungkin ada sesuatu yang berlaku terhadap Ari. Dan pada waktu tu, polis Korea telah pergi ke rumah Ari. Alangkah terkejutnya polis Korea apabila diorang buka pintu apartmen rumah Ari melihat ada 3 mayat di dalam apartmen tersebut. Dan si Kim Tae-hyun tu masih berada di dalam rumah dan dia pun telah ditahan dan ditangkap oleh pihak polis. Selepas ditahan, guys, Kim Tae-hyun ni telah dibawa ke hospital sebab dia mengalami sedikit kecederaan. Tetapi tak lama selepas tu, seminggu selepas tu, pihak polis telah menangkap dan juga menahan semula Kim Tae-hyun dan membawa dia ke balai. Dan pada waktu tu, Kim Tae-hyun telah dirakam oleh pihak-pihak media di Korea duduk meminta maaf di atas apa yang dia telah buat dekat 3 orang ni, guys. Dia cakap dia tak sengaja. Tak sengaja, guys. 3 orang kau bunuh, kau cakap kau tak sengaja. Dan selepas tu, guys, pada Jun 2021, Kim Tae-hyun telah disabitkan bersalah dan dijatuhi hukuman mati, guys. Dia telah dijatuhi hukuman mati pada waktu tu. Dan sekarang ni dia mungkin berada dalam penjara menunggu hukuman mati. Takziah kepada keluarga mangsa dan aku harap benda ni tak akan berlaku dekat Malaysia ataupun kat mana saja dekat dunia ni, guys. Kita tak nak benda-benda macam ni. So awasi segala pergerakan kawan-kawan kita, keluarga-keluarga kita. Mungkin kalau kita ada anak-anak kita, sebab benda ni memang dah berlaku dan ia merupakan satu kisah benar. Hopefully this will be the last time that we will hear about this. Okay, guys, aku rasa setakat ni saja untuk video kali ni. Terima kasih kepada korang yang tengok video ni sampai habis. Hit the like button if you like this video. Share it to your friends and family. Subscribe kalau korang belum lagi subscribe channel aku. And I'll see you guys again in the next video. Our GMA cover story now, a parenting alert about your child's brain on Fortnite. The game's creator says more than 250 million people are now playing it. So we're taking a closer look at how it could affect a kid's mind.